Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita satu kejadian yang berlaku di sebuah pejabat pada tahun 2002. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang sebuah bilik. Bilik yang memegang rekod bilik paling sunyi. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Rosman untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada tahun 2002. Masa tu Rosman bekerja di sebuah pejabat lah. Dia tak ada bagi tahu lokasi pejabat tu. Tak tahulah di negeri mana ataupun di daerah mana, tak ada diberitahu. Seperti biasalah, kalau bekerja di pejabat ni, bahagian pengurusan administration ni, kadang-kadang memang kena stay back, buat kerja sampai malam. Pada satu hari ni, Rosman bekerja macam biasa. Bila dah masuk pukul 5.30, ramailah pekerja-pekerja di pejabat tu yang dah balik. Cuma tinggal Rosman dan bos dia je yang belum balik. Masa tu Rosman muda lagi. Muda dan masih bujang. Jadi nak balik sampai lewat malam pun tak ada masalah. Masa terus berjalan. Keadaan dekat luar dah gelap lah. Dah malam. Lebih kurang pukul 9 lebih macam tu, 9 lebih malam. Bos Rosman bagi tahu Rosman. Dia dah nak balik. Dia berkomunikasi melalui intercom lah. Lepas tu nampak lah. Bos Rosman keluar daripada bilik dia dan keluar daripada pejabat. Tinggallah Rosman seorang-seorang dalam pejabat tu. Rosman sambung buat kerja. Memang leka lah. Rosman buat kerja sebab kerja dia banyak. Key in data semua. Dia tak perasan masa berlalu. Sedar-sedar dah pukul 11.30 malam. Bila Rosman tengok jam dah menunjukkan pukul 11.30 malam, Rosman pun mulalah berkemas. Tak apalah. Kerja ni esok boleh siapkan. Rosman kemaslah apa yang patut. Meja dia, file-file, kertas semua. Dia kemas, dia simpan. Lepas tu Rosman tutup PC dia. Tutup lampu semua. Rosman pergi berjalan di sekitar office tu. Dia pastikan tak ada orang dekat dalam. Sebab nanti dia keluar, dia nak kunci pintu office tu. Kalau ada orang dia tak perasan, dia kunci, susah pula. Bila Rosman dah berpuas hati, tengok memang tak ada orang dekat dalam office tu, dia pun keluar, tutup pintu office dan kunci. Lepas tu Rosman beredar daripada situ, tinggalkan pejabat dia. Rosman turun ke bawah, pergi dekat tempat parking kereta, masuk kereta dia dan mula memandu, meninggalkan kawasan bangunan pejabat tu. Tak lama selepas meninggalkan bangunan pejabat tu, sampai dekat satu traffic light. Traffic light tu memang tak jauh lah daripada pejabat tu. Tiba-tiba Rosman dapat satu panggilan telefon. Rosman kata masa tu memang tak ada lagi handset canggih-canggih. Tahun 2002. Masa tu Rosman pakai handset model Nokia. Nokia 3210. Rosman pun angkatlah telefon dia. Tengoklah dekat skrin. Rosman tengok pada skrin handset tu tertera nombor telefon office. Rosman tak ada fikir apa-apa yang bukan-bukan pada masa tu. Dia tak fikir apa-apa yang pelik lah. Hantu ke apa, tak ada. Yang Rosman risau kalau ada orang dekat dalam office dan dia dah terkurung. Itulah yang Rosman fikir pada masa tu. Jadi Rosman pun jawablah panggilan tu. Rosman tanyalah, "Hello." Lepas tu senyap, tak ada bunyi apa-apa. Rosman tanya lagi, "Hello, siapa ni?" Sama juga, senyap. Tapi lebih kurang 2-3 saat lepas tu, dengar bunyi orang bernafas. Kuat bunyi tu, bunyi orang bernafas tu. Rosman tanya sekali lagi, "Hello, siapa ni? Terkurung dekat dalam pejabat ke?" Tapi orang di hujung talian tu tak jawab pun soalan Rosman. Dia masih lagi buat bunyi nafas macam tadi. Makin lama makin kuat bunyi bernafas tu. Bulu roma Rosman mula meremang. Rosman dah mula rasa seram sejuk. Rosman pun putuskan panggilan tu. Bila lampu traffic light dah bertukar hijau, Rosman pun terus memandu. Memandu balik ke rumah dia. Bila Rosman dah sampai dekat rumah, barulah Rosman teringat. Teringat semula kisah-kisah seram yang kawan-kawan pejabat dia pernah cerita berlaku di pejabat tu. Tapi sebelum ni memang Rosman tak pernah kena. Dan Rosman tak berapa percayalah kisah-kisah tu.
Keesokan harinya, Rosman berjumpa dengan bos dia. Dia ceritalah apa yang berlaku. Balik malam tu sampai dekat traffic light, ada satu panggilan. Panggilan daripada nombor office. Dia cerita semualah. Bila dia bercakap, tak ada orang jawab. Yang kedengaran hanyalah bunyi orang bernafas saja. Bila bos dengar apa yang Rosman cakap, bos hanya sekadar senyum saja. Jadi Rosman ni rasa pelik lah. Kenapa bos dia senyum macam tu? Lepas tu bos dia mula bercerita. Alah, biasalah tu. Saya dah banyak kali kena. Kadang-kadang tu, saya dah sampai dekat rumah. Benda ni masih lagi telefon. Bila saya tengok, nombor tu adalah nombor dalam pejabat saya ni. Telefon ni. Telefon atas meja ni. Macam mana benda tu boleh berlaku? Sedangkan setiap kali saya tinggalkan office, saya akan kunci pintu bilik saya ni. Bos cakap, benda tu adalah benda yang sama. Bila kita angkat panggilan tu, akan kedengaran bunyi orang bernafas. Bernafas dengan kuat. Macam itulah kisah pengalaman misteri pertama yang Rosman alami di pejabat tu. Pengalaman misteri kedua berlaku kepada Rosman pada tahun yang lain. Pada malam kejadian tu, ada 8 orang stay back di pejabat tu. Diorang berlapan ni stay back sebab keesokan harinya ada meeting besar. Meeting dengan pengarah. Tapi pada masa tu, yang ada dalam pejabat Rosman ni hanya ada 4 orang. 4 orang lagi berada di division lain, bahagian lain lah. Yang ada dalam pejabat Rosman pada masa tu adalah Rosman, lepas tu 2 orang lagi pekerja, dan seorang lagi adalah ketua HR, ketua human resource. Ketua HR ni, dia berada dalam bilik dia lah, bilik office dia. Manakala Rosman dan 2 lagi pekerja ni ditugaskan untuk menyiapkan bahan-bahan untuk digunakan esok. Diorang kena photostate semua paper ni, photostate, combine dan letakkan dalam dalam file. Rosman bertiga pada masa tu buat kerja dalam bilik secretary. Bilik secretary ni ada 2 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Pintu belakang bilik secretary ni berhubung terus dengan bilik meeting yang besar, main meeting room. Bilik meeting utama ni besar lah, besar, ada meja yang panjang, dan ada banyaklah kursi-kursi yang tersusun dekat meja panjang tu. Dalam bilik meeting utama ni, main meeting room ni, dia sama juga ada 2 pintu, pintu belakang dan pintu depan. Maknanya kedua-dua bilik ni, bilik secretary dan juga bilik main meeting ni berhubung dengan pintu belakang. Bilik ketua human resource pula, ketua sumber manusia, berada agak jauh daripada bilik secretary dan juga main meeting room ni. Dalam bilik secretary tu, Rosman dan juga 2 orang pekerja ni duduk berhampiran dengan mesin photostate. Mesin photostate berada di sebelah pintu belakang dalam bilik secretary. Dekat situlah dia orang buat kerja. Photostate kertas-kertas dan susun. Combine letak dalam file. Masa tu dah pukul 12 lebih. 12 lebih tengah malam. Tiba-tiba adalah salah seorang daripada pekerja ni. Mulut dia celupar. Pekerja tu cakap, tak ada apa-apa pun malam ni. Bukan office kita ni ada hantu ke? Lepas dia cakap macam tu, tiba-tiba kedengaran bunyi ketukan pintu di pintu belakang bilik secretary tu. Diorang bertiga ni memang terperanjat lah pada masa tu. Bila bunyi ketukan pintu tu dah berhenti, diorang bertiga ni mula bercakap. Bercakap dengan suara yang perlahan. Weh, jangan-jangan ketua HR tu yang mengusik kita. Lebih kurang 2-3 saat lepas tu, tiba-tiba pintu belakang bilik secretary tu bergegar, seolah-olah digoncang dengan sangat kuat. Rosman dan 2 orang pekerja ni memang dah menggigil dah pada masa tu. Diorang takut. Tapi Rosman beranikan diri. Masa pintu tu tengah bergoncang tu, dia pergi pulas tombol pintu tu dan tarik. Dia buka pintu tu. Bila Rosman buka pintu tu, tak ada siapa-siapa pun dalam bilik meeting utama tu. Nampak gelap aja. Cuma nampak meja dan nampak kerusi saja bersusun. Bila dah jadi macam tu, diorang bertiga pun mula berkemas. Kemas semua barang-barang ni, terus keluar daripada pejabat tu. Masa Rosman dan 2 orang pekerja ni bergegas nak keluar daripada pejabat tu, diorang lalu dekat depan bilik ketua HR. Diorang tengok bilik ketua HR tu dah gelap. Maknanya ketua HR memang dah balik. Jadi sebenarnya daripada tadi memang diorang bertiga aja yang ada dalam pejabat tu. Itulah 2 kisah pengalaman seram yang dialami oleh Rosman ketika bekerja di sebuah pejabat sekitar awal tahun 2000.
Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ini, saya nak ceritakan tentang sebuah bilik. Bilik yang dikatakan paling sunyi di dunia. Bilik paling sunyi ini terletak di Building 87, ibu pejabat Microsoft di Washington, Amerika Syarikat. Pada tahun 2015, bilik ini dah memegang rekod dunia apabila mencatatkan bacaan 20.6 desibel dalam skala kesenyapan. Semua perkara di sekeliling kita ni sebenarnya boleh diukur. Contohnya adalah jarak. Kalau jarak kita ukur guna meter, kilometer, sentimeter macam tu. Kalau berat pula kita kira menggunakan gram. Gram, miligram, kilogram samalah dengan kesenyapan. Kesenyapan pun boleh diukur dengan menggunakan unit desibel. Untuk nak mudah faham, kita akan gunakan contohlah. Biasanya kalau manusia berbisik dengan menggunakan suara yang rendah, bunyi dia akan menghasilkan 30 desibel. Manakala kalau manusia bernafas pula, bernafas macam biasa, akan menghasilkan bunyi sekitar 10 desibel. Telinga kita ni, telinga manusia normal, boleh mendengar sehingga 0 desibel. Bawah daripada tu, nilai negatif, sebenarnya manusia memang dah tak boleh dengar. Tapi, walaupun telinga manusia tak mampu nak mendengar pada nilai negatif desibel, tak bermakna manusia tak boleh nak ukur nilai tu. Daripada nilai bacaan yang saya bagi tahu tadi, bunyi orang bernafas 10 desibel, kita dah dapat bayangkan macam mana sunyinya bilik ni. Bayangkanlah, bunyi orang bernafas pun nilai dia adalah 10 desibel. Jadi macam mana keadaan kita apabila kita berada di satu bilik yang mempunyai bacaan negatif 20.6 desibel. Memang sangat-sangat sunyi. Katanya siapa-siapa yang duduk dalam bilik ni dalam jangka masa yang tertentu, dia sampai boleh dengar bunyi darah-darah dia mengalir dalam tubuh dia. Dia boleh dengar bunyi organ-organ dalam badan dia, boleh dengar bola mata dia bergerak, sampai tahap macam tu. Senang cerita, manusia memang tak dapat nak bertahan lama kalau duduk dalam bilik ni. Bilik ni mengambil masa sekitar 2 tahun untuk direka bentuk dan dibina. Selepas bilik ni selesai dibina, bilik ni mengambil masa 8 bulan untuk diuji supaya betul-betul senyap. Dinding bilik ni ada 6 lapis. Ada 6 lapis konkrit untuk membina bilik ini. Dan setiap lapis dinding tu mempunyai ketebalan sekitar 30 cm. Di bahagian bawah pula, dia tak sama dengan bilik biasa. Dekat bawah bilik ni ada 68 spring. Spring getaran yang dipasang pada papan konkrit yang berasingan. Jadi bilik ni seolah-olah terapung. Pada bahagian lantai pula digunakan satu jenis jaring. Jaring yang diperbuat daripada besi keluli. Bila kita pijak tu, dia jadi macam menyerap. Dia tak solid lah maknanya. Dia jadi macam trampolin. Maknanya memang tak hasilkan apa-apa bunyi. Pada bahagian permukaan dinding sebelah dalam pula, diletakkan sejenis tilam. Tilam yang menyerap bunyi. Bersaiz 1.2 meter panjang. Benda itulah yang menyerap bunyi, pantulan bunyi. Jadi bilik tu menjadi anechoic. Anechoic ni bermaksud bilik tu tak bergema. Bila ada bunyi bising daripada luar bilik, bunyi bising tu getaran dia tak sampai ke dalam bilik. Sebab getaran bunyi tu dah diserap oleh lapisan dinding yang banyak dalam bilik tu, 6 lapisan. Lepas tu sampai pula dekat tempat yang ada tilam tadi. Tilam yang menyerap bunyi tu. Disebabkan reka bentuk macam ni lah yang membolehkan bilik ni menjadi bilik paling sunyi di dunia. Jadi kenapa sebenarnya Microsoft bina bilik sunyi macam ni? Dia nak buat apa? Sebenarnya, syarikat Microsoft bina bilik tu sebagai bilik ujian. Bila Microsoft ada produk yang baru, bilik itulah digunakan untuk menguji. Menguji produk yang baru tu sama ada elok ataupun tak. Terutamanya produk-produk yang berkaitan dengan bunyi. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.